Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Ini kali pertama saya bersiaran untuk tahun 2. Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan buku teks Sains tahun 2 KSSR. Saya makan. Okey, yang terbaru. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, saya akan terangkan dulu berkenaan dengan subjek ataupun topik tahun 2. Okey, kita tengok dulu untuk bab 1 atau unit 1 ini, kemahiran saintifik, di mana kita akan menyentuh beberapa kemahiran saintifik. Okey, tapi untuk hari ini kita akan fokus pada pemerhatian ataupun memerhati. Okey, salah satu kemahiran saintifik iaitu kemahiran saintifik yang pertama, kemahiran proses sains memerhati. Okey, jom kita pergi kepada muka surat yang pertama. Okey kelas, mari kita lihat kemahiran saintifik. Ini adalah muka surat pertama di unit pertama. Kita lihat percakapan antara mereka. Anak pokok ini semakin tinggi, bilangan daun juga semakin bertambah. Tentulah anak pokok ini membesar. Mereka melukis satu jadual dan mereka mengira ataupun mengisi maklumat di dalam jadual itu setelah mereka lihat pada pokok yang sebenar. Apa yang mereka lihat, hari bertambah dan bilangan daun juga semakin banyak dan ketinggian pokok juga semakin bertambah. Kita tengok kat dalam jadual tu. Hari pertama, bilangan daun 2. Tinggi pokok 4 cm je. Hari ke-7, bilangan daun 5. Tinggi pokok 7 cm. Hari ke-14, 2 minggu seterusnya, bilangan daun jadi 8. Tinggi pokok jadi 9 cm. Dan pada hari ke-21, bilangan daun 10 dan tinggi pokok 12 cm. Kemudian dia kata, kita tengok balik bacaan dia. Anak pokok ini semakin tinggi, bilangan daun juga semakin bertambah. Tentulah anak pokok ini membesar. Sebab dia membesar, maka dia akan bertambah. Jadi, apakah yang sedang dilakukan oleh Nisa dan rakan-rakan dia? Apa dia orang buat ni? Apa yang mereka sedang buat? Mereka sedang memerhati bilangan daun dan tinggi pokok pada masa atau hari-hari tertentu. Jadi, inilah yang kita katakan memerhati. Okey, jom kita lihat pada muka surat seterusnya. Okey, memerhati. Nisa dan adiknya sedang membantu ibu di dapur. Mari kita ikuti kisah mereka di bawah. Okay, jom kita tengok apa cerita dia ni, Nisa ni, dengan ibu dia. Kita perlukan tepung, garam, gula, yeast dan air untuk buat roti. Mula-mula kita masukkan tepung, kemudian garam, gula, yeast dan air. Selepas itu kita uli adunan menjadi dough yang lembut. Mak dia ajar Nisa dengan adik dia ni buat kuih ataupun buat roti sebenarnya. Okey, kita lihat. Kita tutup dough dengan tualan bersih yang lembap dan biarkan selama sejam. Maksudnya mula-mula tadi dicampurkan adunan tu semua, lepas tu dia tutup dengan tualan yang lembap, dia biarkan selama sejam. Tiba-tiba lepas tu 1 jam kemudian adik dia tengok, wah, adunan ni sudah mengembang. Terkejut adik dia tengok adunan tu mengembang. Tu kemudian dia kata, ibu dia cakap, kita bakar dulu adunan ini. Dia pun dah siap kembang, apa lagi? Dia pun bakar. Kita lihat seterusnya. Wah, sedapnya bau roti ni. Jangan sentuh, ketuhar ini panas. Ting! Bunyi. Adik dia nak sentuh tapi dia tak bagi. Dia kata panas ketuhar tu. Jadi, bila dah bunyi, ibu ketuhar dah berbunyi. Roti dah masak ke? Yelah, adik dia kata lagi. Sedapnya roti ni. Yelah, lembut dan gebu roti ini. Ini adalah cerita daripada awal mak Nisa dengan Nisa dan adik dia nak buat roti. Sampailah roti tu sedap dan boleh dimakan. Sedap pula. Siap dan boleh dimakan. Jadi, semasa ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan, ingat tak tadi? Semua yang berlaku tadi. Melihat perubahan adunan. Tadi dia tengok adunan. Adunan ni mengembang lah. Yang adik dia terkejut tadi kan. Lepas tu, menghidu bau roti yang sedang dimasak. Masa dalam oven tadi kan. Roti tu masak, adik dia kata, sedapnya bau. Dia pakai bau. Kemudian merasa roti yang telah masak. Adik dia rasa roti dah masak tu, sedapnya. Dia kata kan, tadi kan kat atas ni. Ini semua adalah memerhati. Memegang roti yang telah masak. Dia pegang roti, panas. Ataupun, lembut. Lembut kan. Tadi Nisa kata lembut. Kemudian mendengar bunyi ketuhar. Ting! Awak perasan tak? Yang kita senaraikan ni, kita tengok saya akan fokus pada satu-satu, akan perasan apa diri yang kita gunakan. Melihat perubahan adunan, kita pakai diri penglihatan. Kita melihat menggunakan mata. Kemudian menghidu bau roti yang sedang dimasak. Hidu.
Deria bau, kita hidu pakai hidung. Kemudian merasa roti yang telah masak. Maksudnya kita rasa dengan lidah. Kan? Kemudian memegang roti yang telah masak, kita sentuh roti itu. Jadi sentuhan dengan tangan. Dan mendengar bunyi ketuhar. Maksudnya keting, kita dengar dengan telinga. Pendengaran kita dengar dengan telinga. Jadi dikata kat sini, kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Maksudnya, kalau kita nak memerhati sesuatu, kita boleh guna 5 deria kita. Semua kita boleh guna. Okay? Jadi, inilah cerita tentang kemahiran proses sains yang pertama, iaitu memerhati. Okay, kita lihat seterusnya. Okay, jadi muka surat seterusnya dia ada mengajak kita untuk menguji sesuatu. Ini saya ceritakan sajalah. Saya uji memerhatikan ciri-ciri bahan. Alatnya mudah saja. Alat dan bahan 3 bekas tertutup yang berlabel A, B dan C. Jarum peniti. Awas. Kenapa awas? Mestilah kita kena berhati-hati menggunakannya. Okey. Aktiviti ini adalah secara kumpulan. Langkah-langkahnya, tengok tu ada 4 orang sedang bersedia untuk membuat aktiviti ini dan ada 3 bekas kat situ, A, B dan C. Apa dia nak buat sebenarnya? Setiap kumpulan diberikan bekas tertutup yang berlabel A, B dan C yang berisi bahan yang berlainan. Tiga-tiga tu ada bahan yang berlainan. Okey. Tebuk 5 lubang pada setiap penutup bekas dengan jarum peniti. Dia tebuk atas tu dengan 5 lubang. Buat pemerhatian pada bahan di dalam bekas A, B dan C. Ramalkan bahan yang disiasat. Buka penutup bekas dan perhatikan bahan yang terdapat di dalamnya. Bandingkan ramalan kamu dengan bahan sebenar. Okey, cerita dia macam ni. Sebenarnya, mereka ni 4 orang, dia akan letak satu bahan rahsia dalam A, B dan C ni. Dia tak beritahu kawan-kawan dia. Senang kata 4-4 ni tak tahu. Cikgu dia letak dalam ni 3 barang rahsia. Tetapi mereka dibekalkan dengan jarum peniti. Jadi jarum peniti tu, okey, mereka akan cocok-cocok dekat kotak A, B, C tu, kotak-kotak dan mereka akan teka apa barang tu. Apa benda ni rasa-rasa gitu kan dengan jarum saja. Jadi mereka akan tulis apa yang mereka teka. Contohnya mereka kata lembut-lembut ni bola kot. Dia pun tulis bola. Yang ini macam lembut-lembut, yang ini macam keras-keras sikit, ini batu kot. Mereka tulis batu. Contoh kan. Lepas tu nanti bila dah siap semua, 4-4 tu dah ada 3-3 tekaan mereka akan buka bekas tu, tengok lah betul ke batu tadi, betul lah batu. Contoh kan, buka betul ke bola tadi, bukanlah sebenarnya span. Contoh faham eksperimen ni. Ni aktiviti yang paling mudah untuk dibuat. Jadi soalan dekat sini dia kata, apakah deria yang kamu gunakan untuk membuat pemerhatian tersebut? Kita guna deria apa? Kita lihat ke tadi? Tak lihat kan? Kita guna deria apa? Deria sentuhan. Ataupun kita guna deria rasa lah. Tapi kita guna sentuhan. Okay? Jadi inilah yang seronok. Kita selama ni kita guna mata je kan. Kita cuba guna deria lain lah. Kita buat deria sentuhan. Menggunakan tangan. Menggunakan jarum peniti. Tapi kita menggunakan tangan untuk menggunakan. Kita menggunakan jarum peniti. Tapi kita guna tangan lah untuk cocok tu. Okay? Ni deria sentuhan. Faham ya? Okey, itulah 1.1.1 iaitu kemahiran memerhati. Jadi, nota guru. Guru menyediakan bekas tertutup A, B dan C yang mengandungi bahan yang hendak diuji. Penyiasatan ini boleh menggunakan pelbagai bahan yang hendak diuji seperti cecair mandian, serbuk kopi, guli, duit shilling, pasir manik dan serbuk pencuci. Ini cikgu nanti boleh buat dekat sekolah. Ataupun awak nak main dengan adik-beradik awak pun boleh kat rumah. Tapi hati-hati jarum peniti. Okey? Okey, itu saja untuk kali pertama ini. Tolong subscribe dan tekan butang loceng. Nantikan video seterusnya daripada saya. Jangan ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.